Kan hari ni saya silap lah, saya kata alamak hari ni Gufran patut pakai colour berwarna sikit lah. Sebab apa tahu? Sebab kerusi saya hitam. Jadi kalau masuk TV dia camouflage. Kan nampak kan? Sini terang, kalau dekat Facebook tu dia nampak macam tak nampak tudung dengan warna nampak muka gitu kan. Tudung dengan warna ni. Oh, Ustazah Sakinah. Macam-macam kena fikir betul lah. Saya macam tu lah. Nak pergi kelas pakai baju warna apa kan. Silap betul. Yang pakai hitam ni panas pula. Silap. Okay, tak apalah. Yang penting Ustazah cantik. Masuk bakul angkat sendiri je. Tak Cik Ana, saya naik lift tekan sendiri. Bakul tak boleh Cik Ana. Sekarang bakul je tak relevan. Okey, hari ni muka surat berapa kita? 552 kan? Okey. Senang je 552 ni. Topik dia. Saya baca sekali lalu je ni. Okey, topik kita yang ke-17, saya kira sebab kita dah banyak kali bincangkan tentang ma'rifatullah, iaitu tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak topik yang lepas lah, cuma Ustazah tak tahu ingat ke tidak topik depan-depan ni. Macam mana? Ingat tak yang ada depan-depan ni? Tebal dah ni, kitab Ustazah berapa kilo teka? 2 kilo? Berat Cik Amy saya bawa, ya Allah, kitab saya ni. Kitab lain dah menebal ke makin menipis? Tebal Alhamdulillah. Jadi kat depan ni banyak kita dah bincangkan tentang ma'rifatullah. Jadi pada topik kita yang ke-17 untuk muka surat 552 di sini, hanya kita panggil touch and go sajalah, gitu kan. Tapi saya tetap nak baca, tetap nak baca dan tetap nak syarah sikit lah untuk kuliah kita pagi ini. Okey, jadi di sini dijelaskan kepada kita tentang tingkatan ma'rifatullah, iaitu bagaimana sebenarnya kita ni sebagai hamba Allah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap daripada diri kita ada cara mengenal Allah yang berbeza-beza. Cara saya dapat kenal Allah tu lain. Okey, mungkin Mak Isa lain, Cik Ajar lain kan? Kak Anissa lain, Kak Nuraini lain, Kak Siti Hajar lain. Semua orang caranya lain, maknanya berbeza-beza ketika mereka itu kenal Allah bagaimana. Jadi di sini bila kita baca kan, dalam setiap perenggan menceritakan ada orang, kita baca daripada perenggan pertama di situ. Sebahagian manusia mereka mengenal Allah melalui sifat Maha Pemurah, Maha Pemberi dan Maha Berbuat Baik. Okay, jadi ada sebahagian orang dia kenal Allah melalui 3 sifat Allah yang ini. Bukan kita kata sifat-sifat Allah yang lain tu dia tak kenal. Bukan begitu. Tetapi melalui 3 sifat ini membuatkan dia lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebelum tu kita baca terlebih dahulu ya. Sebahagian lainnya mengenal Allah melalui sifat Maha Memaafkan, Maha Menyantuni dan yang tidak menindak langsung kesalahan hambanya. Maksud tidak menindak langsung kesalahan hambanya ialah yang tidak terus menghukum hambanya. Jadi ada sebahagian orang dia memahami tentang Allah, dia kenal tentang Allah melalui 3 sifat itu. Allah yang Maha Pemaaf, Allah yang Maha Penyantun dan Allah yang Maha tidak terus langsung menghukum hambanya yang melakukan kesalahan. Terus masuk pada perenggan yang berikutnya. Sebahagian manusia pula mengenal Allah melalui sifat Maha Menindak dan Maha Menjatuhkan hukuman. Dan ada juga sebahagian daripada kita yang kenal Allah daripada sifat Allah yang Maha Menindak. Maha Menindak tu maksudnya Allah tu Maha memberi balasan setiap perbuatan kita. Allah memberikan balasan pada setiap perbuatan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala disebut tadi lagi satu menjatuhkan hukuman. Allah Maha memberikan balasan dan Allah memberikan hukuman kepada hambanya. Seterusnya, sebahagian lainnya mengenal Allah melalui sifat Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
Dan ada pula antara kita yang kenal Allah melalui sifat Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segala-galanya. Baik, seterusnya lihat pada perenggan berikutnya. Sebahagian lainnya mengenal Allah melalui sifat perkasa dan maha agung. Kita tukar terjemahan di situ, okey? Melalui sifat Allah yang maha agung tu dikehadapankan melalui sifat maha agung dan maha besar. Sebut begitu ya. Dan maha besar. Jadi yang agung tu letakkan di hadapan, perkasa tu ditukar kepada maha agung dan maha agung ditukar kepada maha besar. Bermakna cara kita baca, sebahagian lainnya mengenal Allah melalui sifat maha agung dan maha besar yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, manakala sebahagian lainnya mengenal Allah dengan sifat kasih sayang, kebaikan dan kelembutan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, sebahagian manusia mengenal Allah dengan sifat maha perkasa dan maha memiliki. Okay, maha perkasa dan maha memiliki. Dan yang terakhir, sebahagian lainnya mengenal Allah dengan sifat maha mengabulkan doa, maha menolong dalam kesusahan dan lagi maha memenuhi keperluan para hamba-Nya. Bermakna saya nak berikan bahagikan perbincangan ini kepada 8 bahagian. Okey? Ada 8 pembahagian daripada apa yang kita baca tadi. Bahagian pertama iaitu Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi dan Maha Berbuat Baik. Itu pertama. Bahagian yang kedua, Allah Maha Pemaaf, Maha Penyantun dan Maha tidak terus memberikan balasan kepada kesalahan hamba. Yang ketiga, Allah Maha menindak tadi kan? Allah Maha memberikan balasan dan Maha menjatuhkan hukuman. Itu nombor 3. Seterusnya nombor 4 tadi, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nombor 5, Allah Maha agung dan Maha besar. Seterusnya yang keenam, Allah Maha memiliki kasih sayang, kebaikan dan kelembutan. Ketujuh, Allah Maha perkasa dan Maha memiliki. Seterusnya yang terakhir, yang ke-8, Allah Maha mengabulkan doa, Allah Maha menolong dalam kesusahan, lagi Maha memenuhi keperluan para hamba-Nya. Jadi kita ada 8 bahagian perbincangannya pada pagi ini, dan setiap satu perbincangan itu kita akan datangkan dengan dalil-dalilnya yang tersendiri. Baik, kita lihat pada bahagian yang pertama, iaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pemberi dan Maha Berbuat Baik. Bagaimana seseorang hamba mengenali Allah Subhanahu wa taala menerusi 3 sifat ini? Ini soalan. Biasanya kita ni kan muslimat, bagaimana kita kenal Allah melalui 3 sifat itu? Iaitu Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi dan Maha Berbuat Baik. Apa yang berlaku sehingga kita kenal Allah tu sebagai yang Maha Pemurah, Maha Pemberi dan Maha Berbuat Baik? Kita berdoa, langsung doa kita dikabulkan. Itu masuk poin nombor 8, Fitri. Okey, jangan terkeluar daripada poin. Okey, sebab poin nombor 8, Allah Maha mengabulkan doa kan? Ada hamba yang kenal Allah menerusi sifat Allah yang Maha mengabulkan doa. Itu nanti nombor 8 kita bincang. Sekarang saya nak bincang poin nombor 1. Liza nak cakap apa? Allah beri apa yang kita tak minta. Allah beri tanpa kita sangka. Itu nak masuk nombor 8 ke nombor... Tak masuk lagi? Oh. Dia pula mengajar saya. Tak masuk lagi. Oh, itu tak masuk lagi ya. Allah beri apa yang kita tak minta. Okey, bolehlah saya boleh ambil poin itu. Selain itu, apa dia? Rezeki. Okey, cantik. Lagi?
Ha. Tadi kata apa? Allah beri apa yang kita tak minta. Kemudian rezeki. Lagi kesihatan. Oh ini senang macam ni lah. Minggu lepas bincang tentang apa? 3 nikmat. Okey, baik. Jadi nanti baca balik minggu depan. Ya. Boleh? Baca balik yang minggu lepas dia perbincangan kan? Sebab saya tak nak bincang banyak. Sebenarnya poin kita yang nombor 1 ini dia berbalik kepada topik kita yang lepas. Yang membincangkan tentang segala macam jenis nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita. Jadi ni kita sebagai hamba Allah yang Allah berikan dengan pelbagai macam jenis nikmat tersebut. Bermakna kita kenal bahawa Allah itu Maha Pemurah. Kan contoh tadi ada yang benda kita tak minta pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi bila kita dapat sesuatu itu yang kita tak minta pun tapi kita sangat bersyukur dengan pemberian-pemberian tersebut, ini menunjukkan bahawa kita kenal Allah itu sangat pemurah. Allah itu sangat pemberi dan Allah itu sangat baik pada kita. Gitu kan? Kita suka tak kalau orang berikan sesuatu yang kita tak minta pun tapi dia beri? Suka kan? Ya, Masya Allah, baiknya awak ni, ya Allah. Jiwa pun jadi cair, melt dia tengok. Baiknya ya Allah. Gitu kan, kita nampak orang begitu kan? Allah lebih-lebih lagi baik. Okay, kena ingat begitu. Allah lebih lagi maha baik, lebih lagi maha pemurah, lebih lagi maha pemberi. Kalau kita ni hamba, kita ada suka kepada seseorang yang suka memberi itu kan? Allah lebih lagi daripada makhluk. Sebab kita ni kalau nak beri pun terbatas. Kita tak boleh beri semua. Tetapi Allah boleh berikan semuanya. Dan setiap pemberian Allah tidak sesekali mengurangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah, saya nak ambil sebuah hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pemberi. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menetapkan ganjaran kebaikan dan keburukan. Allah dah tetapkan apa yang kita buat ini akan dapat pahala, apa yang kita buat yang sebahagian ini akan menyebabkan kita mendapat dosa. Allah dah tetapkan dan kita semua belajar apa itu dosa, apa itu pahala. Apa amal perbuatan yang boleh membawa kita kepada ganjaran Allah dan apakah perbuatan yang boleh membawa kita kepada balasan Allah Subhanahu Wa Taala berupa siksa dan azabnya. Jadi Nabi kata thumma bayyana dhalik, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan hal itu dan telah dijelaskan bagaimana keadaannya. Faman hamma, contohnya kita lihat begini ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak melakukannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu ganjaran kebaikan yang sempurna. Ini yang berlaku kepada diri kita. Sekarang ini kita ada niat. Kita niat nak buat perkara yang baik. Tetapi kita tak jadi nak buat perkara kebaikan itu. Kita dapat pahala? Dapat. Allah catat satu pahala dengan pahala yang sempurna. Tidak ada kurang pada pahala tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi kata begini, wa in hamma biha fa'amilaha,
Dan jika niat yang dia ada tadi, niat baik yang dia ada itu tadi, dia laksanakan, dia buat. Di sini Nabi kata bahallahu azza wa jalla indahu ashra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathira. Nabi kata kalau dia buat, bila dia niat baik tadi kan, amal perbuatan itu, Allah akan catat untuk dia 10 kebaikan hinggalah 700 kebaikan, malah boleh lebih daripada 700 kebaikan itu. Hanya dengan satu amal perbuatan yang baik. Sebaliknya, tadi kita bincang tentang perbuatan baik kan? Kita bincang pula tentang perbuatan yang tidak baik, perbuatan buruk. Bagaimana jika sekiranya seorang hamba dia berniat untuk buat perkara yang tidak baik? Di sini Nabi SAW kata apa? Wa in hamma bisayyi'ah. Jika sekiranya seseorang hamba itu dia berniat untuk buat satu bukan 2 3 tahu, satu saja kejahatan ataupun keburukan. Falam ya'malha, tapi dia tak jadi buat. Dia tak jadi buat mungkin kerana datang rasa ketakutannya pada azab Allah, datang rasa keinsafan, datang rasa takut bahawa ini akan bawa dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia hentikan. Maksudnya tak jadi buat dah. Walaupun dia niat dah nak buat perkara yang jahat itu. Di sini Nabi kata bahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan catat untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Tak jadi buat perkara jahat itu, Allah catat untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia buat kejahatan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah akan catat untuk dia satu keburukan sahaja. Boleh nampak tak apa yang tadi kita bincangkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang kebaikan Allah? Sekarang kita niat nak buat baik. Tapi tak jadi kan? Allah catat pada kita satu kebaikan. Kalau jadi, kita buat kebaikan itu, Allah beri kita 10 kebaikan, bahkan ia boleh melebihi 700 dan boleh lebih daripada 700 itu. Okey, plus. Kalau kita ada niat nak buat perkara yang jahat, kemudian kita tak jadi buat, di sini Allah akan catat untuk kita satu kebaikan. Tapi kalau kita buat, Allah akan letak satu keburukan. Mana yang lebih banyak? Buat baik tadi kan? Ini yang kita faham. Orang yang beriman kepada Allah, tatkala membaca hadis ini, mereka akan nampak Masya Allah, Subhanallah, betapa maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau buat jahat harusnya 700 kejahatan betul kan? Tapi Allah tak letak sampai 700 kejahatan. Allah tak berikan kepada kita, kita buat satu kejahatan tu, Allah tak letak pada kita, kau buat jahat kan, kau ingkar pada perintah aku kan, Allah tak letak, bagi dia 10 kejahatan, bagi dia 700 kejahatan, gandakan kejahatan dia, tak. Allah tak buat gitu. Tapi Allah cuma letak satu saja untuk orang yang dia buat jahat tu tadi. Kalau dia tak jadi buat jahat, bahkan Allah berikan kepada dia dengan pahala, satu pahala yang penuh. Beza kalau dia jadi buat perkara yang baik itu. Sungguh-sungguh dia buat perkara yang baik itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ganjarannya sangat besar. Jadi begini, kalau kita kata awak buat ini awak dapat pahala, kita tak tahu sebenarnya pahala kita apa. Yang maha mengetahui itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah nak bagi kita 10, Allah nak bagi kita 20, 30, 40 ataupun 700, bahkan lebih daripada 700, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya ianya berdasarkan kepada bagaimana kualiti amalan kita. Sebab kita beramal kualitinya berbeza-beza kan? Kita semua solat,
Tapi ada orang solat yang ini khusyuk, yang ini tidak, yang ini tiba-tiba solat ingat nak masak asam pedas kan. Yang ini pula tiba-tiba nak pergi NTUC ingat masa solat tu kan. Jadi maksudnya solat, tetap dapat pahalanya. Cuma berapa pahalanya itu atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak beri berapa kepada kita. Tapi yang pastinya Allah mulakan ia dengan 10. Ini yang Nabi SAW maklumkan kepada kita. Nak lihat betapa maha baiknya Allah, maha pemberinya Allah, maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada hadis ini. Kita buat jahat muslimat, Allah Subhanahu Wa Taala tak terus-terus kan? Oh jahat budak ni. Bagi dia 1,000 kejahatan. Tak. Tapi Allah tetap ada sifat rahmatnya pada hamba. Tak apa, aku bagi dia 1 je kejahatan. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita ini. Jadi daripada sini kita kenal, oh Allah itu maha baik. Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pemberi. Okey, kita masuk kepada poin yang kedua. Yang kedua tadi apa? Maha memaafkan. Kalau maha memaafkan ni, bila tu kita kenal Allah ni? Masa kita buat salah, betul. Masa kita buat salah, masa kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Di sinilah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya yang maha memaafkan dan sifatnya yang maha menyantuni, yang tak terus langsung berikan kepada kita dengan balasan tu tadi. Contoh, kita mengumpat, tak tiba-tiba Allah, ada tak Allah tiba-tiba Allah bisukan kita? Ada? Tak ada, nampak tak? Kita tiba-tiba je buat salah dengan mak bapak kita, tiba-tiba petir. Kita bukan kita tanggang kita tanggang lain. Kalau kita mak ni siapa tu? Kak Su mana? Tak sihat. Balik makan angin tak sihat Kak Su. Tu lah tak dengar suara dia kalau tak kecoh sikit. Kita bukan macam cerita tanggang yang muslimat. Kita buat jahat dengan mak kita terus, habis kena kan. Waktu tu juga kena. Petir ke kenapa? Petir Petir Oh jadi batu. Jadi batu. Kita tiba-tiba tak ada Belum lagi ada orang jadi batu kat Masjid Gufran ni Tak ada. Jangan sok-sok. Jangan. Tak ada orang datang Gufran nanti takut semua datang Gufran. Ada balak kat situ kan. Tak ada, nak katanya kita nak buktikan betapa Allah itu maha pemaaf, maha menyantuni, maha tidak terus langsung memberikan hukuman kepada hambanya. Kita buat dosa, kita buat jahat. Kadang-kadang ada orang, ya Allah, bertahun-tahun dia jahat. Tapi kita tengok, kaya je dia. Betul tak? Nampak, kaya je yang sosok, kaya je. Makan tak habis 7 keturunan duit dia. Tapi jahat. Tapi jahat dia Ustazah. Itulah betul Itu maknanya kita kata sebagai sesuatu sifat Allah yang Allah tunjukkan kepada kita. Allah tak terus-terus akan memberikan balasan kepada hamba itu. Kadang-kadang Allah sengaja biarkan antara duanya. Kenapa? Sebab Allah biarkan terus-terusan dia dalam keadaan yang berdosa dengan tujuan supaya dia itu diberikan kepada dia dengan ujian pada apa yang dia buat tu. Ujian maksudnya makin bertambah dosa. Ni panggil istidraj lah. Kita kalau dalam bahasa agama kita lah, biasa orang kata ni istidraj semua kan, atau begitu keadaannya. Tapi ada juga yang Allah biarkan supaya hamba itu akan kembali kepada dia. Allah berikan peluang kepada dia untuk bertaubat, untuk angkat tangan minta pada Allah. Allah berikan kepada dia ujian demi ujian dalam keadaan dia masih lupa pada Allah supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dalam dua keadaan tersebut. Maka kita lihat di sini, bila kita kata Allah tu maha memaafkan, kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Nak dikatakan, saya bawakan sebuah hadis. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Biasa dengar tak hadis wanita yang beri minum anjing minum? Biasa dengar kan? Wanita itu siapa? Dia seorang pelacur kan? Ramai orang bawa kisah ini. Kisah inilah hadis yang sahih yang Nabi SAW ceritakan kepada para sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seorang
wanita penzina kerana dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jadi wanita ini bagaimana kisahnya? Dia jalan dekat satu tanah lah. Dulu kan kita ada banyak tanah tandus ke apa kan. Jadi cuaca tanah Arab ni kadang-kadang dia panas sangat kan. Tak macam Singapura lah, panas-panas alhamdulillah masih lagi boleh selamat lagi. Kalau di sana kalau panas tak minum air boleh meninggal. Jadi wanita ini dia jalan. Dia nampak ada seekor anjing yang kehausan di tepi perigi. Anjing tu tak boleh lah kan nak pergi ambil air tu. Bagaimana dia nak ambil? Tapi anjing tu, wanita ini lihat, dia dalam keadaan yang sangat haus dan menjelirkan lidahnya itu dalam keadaan yang hampir kematian tu. Wanita ini nampak, dia kesian, apa yang dia buat? Dia ambil kasut dia. Dengan kasutnya itu dia turunkan, maksudnya jadikan kasut dia tu macam timba lah. Timba tu untuk ambil air. Dia ikat dengan selendang dia tu supaya jadi tali. Bawa masuk tu, naikkan dan dia beri minum pada anjing itu. Jadi perbuatan wanita ini, Nabi kata kerana perbuatannya itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia. Tetapi saya nak ingatkan ya muslimat, jangan sesekali menggunakan hadis ini untuk menghalalkan perzinaan. Jangan sesekali menggunakan hadis ini untuk kita kata, alah orang buat dosa pun Allah ampunkan apa wanita penzina. Kau tak baca ke hadis Nabi tu? Kau tak baca ke hadis Nabi tu? Dia bagi minum anjing tu kan. Dia berzina. Allah ampunkan dosa dia. Habis apa hal kita buat dosa, buatlah dosa kan. Lepas tu nanti Allah tetap ampunkan kita. Betul. Allah akan ampunkan kita. Nak ceritanya begini, hadis ini bukan dalil untuk mengiyakan perbuatan dosa seseorang. Hadis ini bukan dalil untuk memberikan kebebasan kepada seseorang untuk buat apa yang dia nak buat. Okey, yang penting kau buat baik. Sebab apa? Memberi minum anjing itu adalah satu perbuatan kebaikan. Tak apa kau buat dia dosa banyak-banyak, lepas tu kau sedekah banyak-banyak kat Masjid Ghufran. Nanti Allah ampunkan dosa kau. Wanita yang berzina pun Allah ampunkan dosa dia sebab dia bagi minum anjing. Apatah lagi engkau ni kalau derma 1,000 kat Ghufran. Mesti Allah ampunkan dosa kau. Kita tak boleh menggunakan dalil tersebut dengan kefahaman yang sedemikian. Ini kefahaman yang salah. Di kalangan para ulama syarah hadis, antaranya, saya tak ingat. Antaranya saya tak ingat nama dia. Tapi antaranya menyatakan kepada kita bahawa hadis ini memberikan kepada kita satu motivasi diri. Bahawa orang yang berdosa ketika dia bertaubat dan dia melakukan amal kebaikan, Allah akan ampuni dosanya. Tidak ada mana-mana riwayat yang menyatakan bahawa wanita ini terus-terusan melakukan zina. Mungkin itu ialah cara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dalam hadis itu menunjukkan kepada kita wanita ini Allah ampuni dosa-dosa dia. Dan satu perkara ya saya nak ingatkan tentang dosa, tentang amal kebaikan ni kan, dia berlaku pada dua keadaan yang berbeza ya muslimat. Saya ambil satu contoh beginilah. Kita pakai tudung ni hukumnya apa? Wajib. Kalau tak pakai? Confident Macam takut-takut nak jawab kenapa? Confident Okey, confident. Alhamdulillah. Dia macam dosa. Dia punya jawapan tu dosa. Dia punya cara jawab tu macam takut okay. Kalau tak pakai maknanya berdosa. Okey. Ada wanita dia pakai tudung tapi tak solat. Macam mana? Dosa. Dia tak solat je dosa juga. Apa kat Siti? Dia solat, dia tak solat, dia dosa. Okey. Dia sekarang pakai tudung? Dia dah terlepas daripada? Okey, cantik. Maknanya ada dua perbuatan yang berbeza ya di situ. Kita tak boleh gabungkan. Kita tak boleh gabungkan. Contoh tadi, wanita tu dia berzina. Contohlah kan. Berzina dosa tak? Beri minum anjing dapat pahala tak? Allah ampunkan tak? Allah beri pahala tak? Beri. Berapa pahalanya tadi? 10 hingga 700 bahkan lebih. So kita faham di sini,
Kalau ada orang yang dia buat baik, dia buat dosa. Baik tu dia maksudnya perbuatan baiknya berdiri dengan sendirinya. Kita tak boleh combine. Kita tak boleh gabungkan. Tak apalah, aku pakai, yang penting pakai tudung tak solat tak apa. Boleh gitu? Tak kena ya, muslimat tak kena. Ataupun orang dia pakai tudung, tapi mulut dia na'udzubillah. Mulut dia na'udzubillah. Macam mana? Dosa juga kan? Tapi pakai tudung, begitu keadaannya. Ya kita tak boleh kata, buat apa kau pakai tudung kalau mulut kau jahat? Boleh cakap gitu? Tak boleh. Yang wajib tetap berjalan. Kita jahat macam mana pun. Contoh, kita baik tak baik wajib solat. Kita pakai tudung tak pakai tudung wajib solat, betul tak? Sebab tu kita nampak ada orang yang tak pakai tudung tapi dia solat. Sebab itu kewajipan yang dia buat untuk solatnya tersebut. So kita tak boleh kata, buat apa kau solat tapi kau tak pakai tudung. Jangan cakap macam itu pada orang. Sebab itu berlainan keadaannya kan, berbeza. So kita tak boleh nak combinekan. Contoh tadi, saya ambil contoh tadi hadis tentang wanita penzina tu kan, yang dia beri minum anjing tu. Kita nak kata kepada semua orang, oh tak apalah kalau kita buat dosa apa-apa pun Allah tetap ampunkan apa. Bagi je minum anjing, buat je baik banyak-banyak, nanti Allah ampunkan. Tak boleh begitu. Sebab bila kita faham dengan kefahaman sedemikian, ia akan buat kita nak terus-terusan buat dosa. Dia akan buat kita rasa bahawa even kalau aku dosa pun Allah ampunkan apa. So no hal. Kita rasa macam itu kan, tak ada apa-apa. Ustazah pun baca hadis anjing tu. Hadis anjing Ustazah pun baca hadis hadis anjing. Ustazah pun baca hadis wanita yang bagi minum anjing tu kan. Okey apa dia faham gitu. Jadi tak apa, engkau buat dosa. Lepas tu engkau buat baik gitu kan. Dia tak boleh sedemikian. Bermakna begini muslimat, kita nak Allah ampunkan dosa kita, kebaikan tersebut ia mesti berjalan. Mengikut kepada usaha kita. Semuanya mesti berusaha untuk jadi sebaik-baiknya. So kita nampak di sini, Allah itu maha memaafkan apabila seseorang hamba berusaha. Kita ada rasa ihsan, kita ada rasa simpati, kita ada rasa kasih sayang. Semua ini akan mendatangkan kepada kita kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya yang maha pemaaf dan maha penyantun ini, Allah tak pernah lihat bagaimana dosa kita. Gitu keadaannya, kita kena faham. Allah tak ukur dosa kita ni setinggi apa, sebesar apa. Kan? Kalau kita lihat dalam banyak hadis-hadis yang lain, antaranya Nabi SAW ada mendatangkan kepada kita dengan hadis Qudsi yang menunjukkan bahawa Allah ingatkan dosa hamba itu kalau dia setinggi langit pun, Allah kata aku akan ampunkan dia. Kalau dia minta ampun pada aku akan ampunkan dia. La ubali, Allah kata aku tak peduli dosa dia macam mana. Dan Allah pun kata kalaulah hamba itu dosa dia sedalam bumi ni kan, aku pun akan berikan keampunan aku kepada dia kalau dia minta keampunan pada aku. Ini bukti bahawa Allah itu maha pemaaf. Allah maha penyantun dan Allah tu tak terus-terusan memberikan kepada kita dengan balasan. Jadi ada sebahagian kita yang mengenal Allah dengan cara yang begitu. Mungkin dia ada buat dosa, dosanya sangat besar kan, dan dia tak berputus asa untuk bertaubat kepada Allah. Dia kenal Allah itu sebagai saya kenal Allah itu sebagai Tuhan yang maha pemberi maaf, sebagai Tuhan yang penyantun dan sebagai Tuhan yang tidak terus-terusan meletakkan balasan terhadap diri dia, yang membuka ruang kepada dia untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so tadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nombor 3 tadi apa? Maha memberikan balasan. Dia opposite kan dengan nombor 2? Betul tak? Maha memberi balasan dan hukuman Okey. Dia opposite. Sebab kalau tadi kita lihat pada Allah tu tak terus-terusan memberikan kepada kita dengan balasan. Tapi bila masuk kepada sifat Allah yang nombor 2 ini, kita boleh dapati Allah itu maha memberi balasan. Allah tu akan memberikan kepada kita dengan hukuman. Jadi daripada poin yang ketiga di sini, perkara ini kita dapat menerusi
satu keadaan yang mana hamba itu dia sombong, dia ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang hamba kalau dia sombong, dia ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah berikan kepada dia dengan azab. Allah berikan kepada dia dengan balasan. Pada waktu itu dia akan kenal Allah itu ialah yang maha memberi balasan dan maha memberi hukuman. Saya nak datangkan sebuah kisah dalam surah Al-Qalam pada ayat yang ke-17 hingga 33. Boleh sama-sama kita rujuk dalam apps Al-Quran masing-masing. Surah Al-Qalam ayat 17 hingga 33. Dalam surah Al-Qalam ini, Allah ceritakan kepada kita dengan satu kisah sebuah keluarga yang memiliki kebun yang sangat gah. Maksudnya kebunnya itulah kebun yang sangat meriah dengan buah-buahan. Kebun ini diwarisi oleh lelaki-lelaki ini dari ayah mereka. Ada sebahagian ulama tafsir yang mengatakan bahawa kebun ini terletak di Habasyah, ada kata terletak di Yaman, ada kata yang ia terletak di Sana'a, lalu satu bahagian di kawasan Iraq dan sebagainya. Tapi tentang tempat tu saya tak nak tekankan. Yang penting kita nak ambil ialah pengajaran daripada kisah ini untuk menunjukkan Allah itu maha memberikan balasan kepada orang yang ingkar, kepada orang yang sombong, tatkala diberikan kepada mereka dengan nikmat. Okey. Jadi dalam surah Al-Qalam pada ayat yang ke-17, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan bala 17 tadi? Betul? Okey. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan bala bencana sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kaum yang telah lalu. Ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi. Jadi asalnya bapa mereka yang owner kebun ni, setiap kali kebun ni dah berbuah, menghasilkan buah yang banyak, bapanya akan bersedekah. Nanti akan ada ramai orang miskin yang tunggu dekat depan kebun tu untuk bapa dia distribute. Berikan buah-buahanlah kepada yang memerlukan. Jadi bila ayah mereka meninggal, mereka tak nak lagi mengamalkan tradisi itu. Mereka tak nak lagi bersedekah kepada orang fakir miskin ini. Jadi bila buah-buahan ni berbuah ni, mereka plan supaya orang yang miskin takkan dapat satu pun buah-buahan daripada kebun kita. So ini onar yang mereka buatlah di atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wala yastathnun, Allah kata, serta mereka tidak menyebutkan pengecualian. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu pada malam hari, sedang mereka semua tidur. Jadi mereka sebenarnya rancang kita ni akan petik buah-buahan ini pada waktu subuh-subuh yang mana waktu masih gelap lagi. Orang tak nampak kita petik buah-buahan tu. Jadi orang pun tak tahu kita kecoh-kecoh sedang petik buah-buahan ini. Apa yang Allah buat, kita kena ingat begini kalau kita rasa kita ni sangat well planned lah gitu kan. Kita ni well organized ke apa kan, tapi Allah itu lebih. Kita merancang, Allah yang menentukan. Dalam cerita ni memberikan kepada kita dengan pengajaran yang begitu. Kita rancang benda jahat sekarang ni. Kita rancang sesuatu yang mana kita tak nak bersedekah, kita boleh-boleh tak nak orang-orang yang fakir miskin ni dapat hasil tanaman kita ini kan. Masa tengah tidur itu Allah ceritakan Allah musnahkan kebun mereka. Yang mana tengah tidur ni, esok pagi ni nak bangun tau dalam keadaan yang sangat bersemangat untuk petik buah-buahan tu. Tapi rupanya malam tu tengah tidur tu Allah dah hancurkan. Allah dah musnahkan kebun dia. Jadi apa yang berlaku bila mereka bangun? Fa asbahat kasarim, lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa buahnya.
Allah binasakan. Fatanadaw musbihin, kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan yang lain. Anirdu ala harthikum in kuntum sarimin. Setengahnya berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu kalau betul kamu mahu memetik buahnya. Jadi mereka bangun. Pagi-pagi tu kejut antara satu dan yang lain. Bangun. Nanti kan kalau kau bangun lambat nanti dah siang orang nampak kau petik buah tu kan. So macam itulah keadaannya. Fantalaku wa hum yatakhafatun. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik katanya, alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Pada hari ini janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu. Jadi mereka ni jalan pagi-pagi tu. Kita kalau Singapura ni pagi-pagi tu paling gelap pukul berapa? Sebelum subuh lah kan. 5 gelap lagi 4 gelap lagi. Okay. Kita letak pukul 4 lah pukul 4. Kita letaklah pukul 4. Orang bangun tahajud tau. Ni bangun terkejut. Orang bangun tahajud dia terkejut tu. Terkejut tu, bangun terkejut tu sebab nak petik buah-buahan tu. Jadi sambil jalan nak masuk ke dalam kebun tu, mereka berbisik-bisik. Saking tak nak orang dengar tu kau. Mereka keluar tu berbisik. Hari ni takkan ada orang dapat kita punya buah. Ketawa macam itu tau. Dah macam putih anak pula saya ketawa Tapi mereka ni, subhanallah. Mereka ni dalam keadaan yang berbisik-bisik, berkata antara satu dan yang lain, nak supaya orang lain tak dengar apa yang mereka ucapkan, agar orang-orang miskin ni tak tahu yang mereka ni nak petik buah-buahan tu. Baik, apa yang berlaku seterusnya? Allah ceritakan. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Sebaik sahaja mereka melihat kebunnya, mereka berkata, sebenarnya kita sesat, ini bukanlah kebun kita. Kenapa? Dah lain kan kebun dia kan? Kenapa gelap je macam tu kan? Kenapa gelap? Kenapa tak meriah kan? Biasa kebun tu, mereka tahu kebun tu menghasilkan buah-buahan, bunga-bunga yang sangat indah lah. Bila sampai tu, walaupun kita kata gelap kan, tetapi mereka, kita kalau hak milik kita, kita tahu macam mana. Macam rumah kita lah, gelap-gelap pun tahu kan rumah kita something wrong ke tak something wrong kan. So sampai dekat kebun tu, mereka kita sesat ke? Ni bukan kebun kita. Mereka patah balik, mereka ikut route yang sama. Jadi mereka, apa mereka buat? Mereka patah balik, ikut route yang sama sebab mereka ingatkan mereka salah jalan. Allah ceritakan di sini, falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Setelah mereka perhati dengan teliti, mereka berkata, tidak, kita tak sesat. Rupa-rupanya dah jalan lagi kali kedua tu, rupanya kita tak sesat. Kita memang di tempat yang betul. Allah kata bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka. Maksudnya antara ramai-ramai itu adalah yang baik sikit. Gitu kan. Kita biasalah dalam tim kita ni ada yang sifatnya ya Allah, minta ampun. Tapi ada okey-okey lah. So ni yang okey-okey ni kan, yang pertengahan ni kan, awsatuhum. Awsatuhum maksudnya yang tengah-tengah ni. Kejap okey, kejap tak okey kan, ada ikut arah tu kan. So yang okey-okey ni, dia pun kata kepada mereka, bukankah aku telah katakan kepada kamu semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari habuannya, amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu. Jadi orang yang okey-okey ni, yang pertengahan ini sebenarnya pada awalnya dia dah beritahu dah kepada orang-orang ni semua. Itu di kalangan adik-beradik dia lah semua ni kan. Kita jangan buat macam itu. Nanti kalau kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala kan tetapkan kepada kita dengan balak nanti. Jadi sebab tu dia kata, Allah akan batalkan rancangan kamu yang jahat itu. Allah kata apa? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Pada waktu ini, barulah mereka semua kenal Allah itu siapa. Nampak tak? Pada ayat yang ke-29, mereka kata apa? Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Kalau tak jadi gini, agak-agak nak bertasbih ke? Ini menunjukkan Allah itu maha memberikan balasan. Ada manusia dia kenal Allah tatkala Allah berikan pada dia dengan azab.
Ada antara kita di sini, kita akan mula ingat Allah, kita akan mula kenal Allah yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya bila kita ni Allah timpakan dengan ujian dan musibah, iaitu dengan azab. Yang kita tak pernah sangka, baru kita ingat nak puji Allah. Baru kita ada rasa tahu bagaimana nak sebut tasbih tu kepada Allah. Baru kita tahu, oh kami ni adalah orang yang zalim. Kerana apa? Atas dosa yang kita lakukan. Kemudian Allah timpakan kepada kita dengan azab pada dosa yang kita lakukan itu. Jadi ini Allah ceritakan sebagai satu pengajaran bagi kita semua. Bahawa kenal Allah itu maha memberikan azabnya. Allah kalau dia nak berikan kepada kita dengan azab, Allah boleh berikan. Tak kira kepada siapa. Ikut pada kehendak Allah. Allah boleh berikan kepada kita dengan hukuman. Namun cantiknya di sini kita lihat pada ayat yang ke-31, ayat yang ke-30, mereka ini di samping mereka memuji Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka ada sebutkan, Allah ceritakan keadaan mereka, fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Kemudian setengahnya menghadap yang lain sambil mencela-cela. Maknanya salah menyalahkan atas yang lain. Itulah kau lokek sangat dengan orang miskin, kan dah tak dapat satu benda. Lebih baik nak dapat semua, satu pun tak dapat. Saling mencela antara satu dan yang lain. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduhai celakanya kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang telah melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun yang telah binasa itu. Sesungguhnya kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap. Kadzalikal azab. Allah kata pada ayat yang ke-33, demikianlah azab seksa yang telah ditimpakan kepada golongan yang ingkar di dunia. Wala azabul akhirati akbar. Dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi. Lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan, tentulah mereka beringat-ingat. Allah tutup cerita ini memberikan peringatan kepada kita, itulah azab. Okey? Itulah azab di dunia. Azab di dunia Allah dah berikan dengan begitu sekali. Belum lagi azab di akhirat. Azab di akhirat Allah kata ianya akan lebih dahsyat daripada azab di dunia. Seandainya seseorang itu telah diberikan kepada dia dengan ujian, dengan azab di dunia, namun azab dan ujian itu tidak terus langsung menjentik semangat dirinya untuk pergi kembali kepada Allah, Allah janji azabnya akan lebih besar, lebih dahsyat ketika dia melangkahkan kakinya ke akhirat kelak. Ini janji Allah. Kerana kita kena ingat, kalau di dunia Allah yang maha memberikan balasan itu, memberikan balasan dengan dahsyat, ketika di akhirat tidak ada belas ihsan daripada Allah terhadap hamba-Nya yang telah diberikan ihsan ketika mereka hidup di atas muka bumi. Maknanya Allah dah berikan kepada kita dengan peringatan demi peringatan tentang azabnya, tentang seksanya, tentang setiap ujian dan musibah yang diberikan kepada kita untuk orang yang ingkar, untuk orang yang melakukan dosa tanpa mahu bertaubat. Dia sombong dengan apa yang dia miliki, Allah dah berikan kepada kita dengan peringatan. Tapi kalau kita memilih untuk terus-terusan berada di atas kesombongan kita dan keingkaran kita, Allah kata tunggu azab di akhirat yang lebih dahsyat dan lebih besar. Okey, baik, itulah bagi seseorang yang ada antara kita ni kan, Allah berikan pengenalan tentang Allah itu melalui azabnya. Tapi tak tahulah siapa antara kita begitu kan? Wallahu alam. Yang penting ialah tatkala azab itu menjengah, kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, terus kita pergi pada poin yang keempat. Apa poin yang keempat kita? Allah maha mengetahui, bijaksana. Maksudnya kita kenal Allah yang maha mengetahui dan bijaksana apabila kita sendiri ada ilmu, namun kita sedar ilmu kita tu tak seberapa. Ilmu kita hanya sikit sahaja. Kita tak boleh menandingi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya begini, kita ada ilmu tapi kemudian kita nampak ada orang yang ilmunya lebih daripada kita.
Ia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada kita ilmu Allah itu lebih luas, lebih hebat kerana Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Contoh kita pandai masak kari, ada orang lebih pandai lagi masak kari daripada kita. So jangan jealous sangat. Okey? Tiba-tiba suami puji oh kari jiran sebelah sedap ya yang. Rasa nak buang je kari kat depan ni. Betul tak rasanya gitu kan? Jangan tipu saya. Rasa aku nak buang je kari kat depan meja ni kau puji kari orang sebelah. Gitu keadaannya kan. Geram kita kan. Tapi itu hakikatnya lah mungkin. Hakikat begitu kan? Yelah, memang kari dia lagi sedap daripada kita kan. So gitu keadaannya. Dah sudahlah kita. Tak payahlah pula kita letak racun kat kari tu kan. Aku letak racun kat kari makan kau mati kan. Taklah itu drama sangat ya. Nak katanya kita ni ada perkara yang kita tahu. Tetapi ada orang lebih mengetahui daripada kita. Sebab itu kalau kita lihat tentang kisah Khadir dan juga Nabi Musa alaihissalam, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari ya. Ketika Allah suruh Nabi Musa cari Khadir, iaitu Khidir lah kalau bahasa kita kenal kan biasanya. Kenapa? Punca awalnya. Sebab ada orang tanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ada tak orang yang lebih ilmunya daripada engkau? Nabi Musa kata, tak ada. Yang paling berilmu ialah aku. Nabi Musa kata gitu. Jadi, Allah dengar kan apa yang diucapkan oleh Nabi Musa. Allah perintahkan Nabi Musa untuk cari orang yang lebih berilmu daripada dia yang bukan di kalangan Nabi. Yang bukan siapa-siapa. Tapi Allah buktikan kepada Nabi Musa, ada orang yang lebih berilmu daripada engkau. Nabi Musa cari Khadir tu, jumpa. Okay? Dipendekkan cerita. Saya nak bawakan cerita mereka naik perahu. Lepas jumpa tu mereka naik perahu, mereka nampak ada seekor burung dekat atas perahu tu yang bertinggik dekat perahu. Burung ini, dia gunakan paruhnya untuk minum air. Kita tengok paruh burung tu kecil kan? Lautan sangat besar. Kalau dia ambil air menggunakan paruhnya, apa yang dia dapat? Sikit saja kan? Kuantitinya sangat sedikit. Khadir kata kepada Musa, Musa, ilmu kita nak dibandingkan dengan Allah macam ni. Ilmu Allah tu umpama lautan. Ilmu kita umpama air yang diambil oleh burung itu tadi dengan paruhnya. Kejadian itu memberikan satu pengenalan pada diri kita tentang Allah. Bahawa Allah itu ialah maha luas ilmunya. Manusia yang bijaksana bagaimanapun di atas muka bumi ini takkan pernah mampu untuk menandingi kebijaksanaan dan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasanya poin kita yang keempat itu tadi kan, ianya diperoleh mereka yang memiliki ilmu. Mereka kenal Allah tentang maha mengetahui, maha luas ilmunya kerana ilmu yang mereka ada pada diri mereka. Okay, so itu sedikitlah ya hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya tadi tentang Nabi Musa bertemu dengan Khadir. Seterusnya masuk kepada poin kita yang kelima. Yang kelima apa tadi? Allah maha agung dan maha besar. Biasanya kita kenal Allah yang maha agung dan maha besar ini ketika kita berada di tempat yang tinggi. Ketika kita ni melihat sesuatu yang Allah ciptakan dalam keadaan yang sangat gah dan sangat besar sekali. Contoh kalau kita naik gunung, kita akan dapat rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang biasa hiking kan, siapa biasa hiking kat sini angkat tangan? Kak Nisa. Kak Nisa nak naik, Kak Nisa Kak Nisa naik gunung apa? Tak naik gunung habis? Bukit Timah je. Allah. Bolehlah Kak Nisa jadilah. Bukit Timah pun Bukit Timah lah. Siapa naik Gunung Kinabalu di sini? Tak ada? Ada dah pernah naik Gunung Kinabalu? Tak ada. Cik Ana, Gunung Kinabalu. Kuat Cik Ana. Okey, gunung apa lagi ya? Dekat Asia paling tinggi Gunung Kinabalu ya? Okay, siapa pernah naik Burj Khalifa tu dekat Dubai tu? Cakap pasal Burj Khalifa angkat tangan. Tinggi kan benda tu kan? Bila naik tu,
Apa rasa? Ha? Sangat tak rasa apa-apa? No, I mean maksudnya rasa tak kebesaran Allah tu bila dekat atas? Kan? Itu maksud saya. Bila kita berada dekat tempat atas, kadang macam ni lah. Kita tak naik pun benda tu, kita dekat bawah pun kita rasa macam, besarnya benda ni. Takut kan? Tapi orang yang beriman, perasaannya dia akan kata Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Allah itu maha agung. Biasanya orang yang mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, apabila mereka itu berada di tempat yang tinggi. Ini penting. Sebab kalau kita naik sesuatu yang tinggi, kita ni lihat orang berada di bawah kita bimbang, kita akan rasa kita hebat. Sebab itu bila kita naik tempat yang tinggi ini, sunnahnya ialah Nabi suruh kita sebut Allahu Akbar. Kita naik kabel car, contoh kan, tinggi kan kabel car tu kan, dekat atas kan, tasbihnya ataupun zikirnya yang sunnah ialah Allahu Akbar, bertakbir. Okay. Jabir radhiyallahu anhu kata apa? Pada zaman Nabi ketika kami naik bukit tinggi tu kan, bukit yang bukan bukit tinggi tu maksud bukit yang tinggi tu, kabbarna, maksudnya kami akan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnahnya sedemikian untuk menunjukkan Allah itu maha besar. Allah maha agung. Jadi bila kita sampai ke tempat yang tinggi itu, kita puji Allah, kita puji kebesaran Allah. Sama macam kita naik flight ya muslimat. Bila kita naik flight tu, kita naik tu, memanglah kita baca doa naik kenderaan kan. Tapi bila naik itu, banyakkan kita ni lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dalam hati jangan kuat-kuat ya, nanti orang lain takut. Kok tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang non-Muslim kat tepi, kau kenapa? Tiba-tiba emergency turun. Gitu ya. Agak-agaklah kita nak beramal dengan sunnah bijak beramal ni mesti bijak. Tiba-tiba pakai Allahu Akbar sebab naik flight tu kan, ada kena turun emergency emergency. So kita ni bila naik flight tu, time dalam keadaan nak naik tu kan, banyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengok kalau yang siapa duduk dekat window seat tu lah kan, nampak kan keadaan betapa agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kecil ni pun boleh berada dekat atas. Kita nampak gitu kan? Tapi Allah tu lebih lagi daripada kita. Baik, itu nombor berapa tadi? 5. Kita pergi yang ke nombor 6. Nombor 6 berapa? Apa sifat Allah? Kasih sayang. Okay. Sifat Allah yang kasih sayang, yang maha pengasih kan? Maha banyak pula. Kasih sayang, kebaikan dan kelembutan. Saya lupalah nak tulis. Tak tulis tak apa ya? Tak apa ya? Okey, duduk balik lah. Tak tulis tak apa ya? Okey. Jadi yang nombor 6, bila agak-agak tu kita dapat kenal Allah melalui sifat yang begini? Ni soalan ni. Tadi awalnya saya ingatkan ni bantal tadi. Kenapa dia letak bantal kat depan atas meja saya kan? Saya kata, nak suruh aku tidur ke apa ni? Boleh tidur ni kan? Macam tu kan? Rupanya kotak tisu. Terkejut juga saya. Yelah kot-kot lah kalau Ustazah susah nak bagi senang, tidur Ustazah terus macam tu kan? Maksudnya macam inilah, kita nak tahu kasih sayang orang tu pada kita masa kita susah. Okay, masuk selitkan sekali kan? Teruslah masuk pada point tu kan. Masa kita susah, kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Saat kita susah, saat kita perlukan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu Allah berikan kepada kita dengan bantuannya, Allah tunjukkan kepada kita dengan kasih sayangnya. Saat itulah kita akan nampak betapa Allah itu maha lembut, sangat santun Allah tu pada diri kita walaupun kita susah. Kadang-kadang susah ni dia ingatkan kita tentang dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Kita akan rasa lebih menghayati sifat Allah yang maha kasih sayang inilah apabila kita merenungi diri kita sendiri. Dan kita rasa, ya Allah, aku ni banyak buat dosa. Tapi dalam keadaan aku banyak buat dosa ni, bila aku susah, engkau tetap ada untuk aku. Di sinilah seseorang hamba dia akan kenal
Sifat Allah yang maha penuh kasih sayang. Nak kata Allah yang memberikan rahmatnya kepada kita. Kita banyak dosa tapi Allah ampunkan kita. Contoh gitu kan. Kita banyak dosa tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap berikan kepada kita dengan pelbagai macam nikmat. Kita kadang-kadang lalai kerana satu hari kita tak zikir kepada Allah. Kita rasa kita ni banyak sangat kerja, tak sempat baca Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap berikan kepada kita dengan nikmatnya. Ini semua bentuk ataupun cara kita kenal Allah tu yang maha pengasih. Allah yang penuh dengan kelembutan. Kita nak kaitkan poin kita yang ketujuh tu tadi dengan poin kita yang ke-8. Iaitu Allah, poin berapa? 7, poin 7. 6. Oh, baru nombor 5 ya? Sekarang masuk 7. Itulah masalah tak tulis tu. Okay. Sekarang masuk 7. Okay, kita nak kaitkan dengan poin kita yang ke-7. Iaitu Allah Maha Perkasa dan Maha Pemilik. Maksudnya nak kata begini, tak ada satu pun perkara adalah milik mutlak kita. Itu yang menyebabkan kita kenal bahawa Allah itu maha memiliki segala-galanya. Allah yang maha memiliki segala-galanya, dengan apa yang kita milik ini, dia tak kekal pada diri kita. Jadi bila kita kaitkan dengan poin kita yang nombor 6 tadi kan, Allah berikan kepada kita dengan bantuan, Allah berikan kepada kita dengan kasih sayangnya saat kita ini diuji. Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu yang walaupun kita rasa itu bukan milik kita tapi Allah berikan kepada kita. Akhirnya kita sedar kita ni tak ada apa-apa. Tapi Allah masih lagi berikan supaya kita ada something yang kita boleh banggakan dalam hidup. Dia begitu sebenarnya. Allah tu maha pengasih dan Allah tu maha memiliki. Dia akan lihat pada siapa hambanya yang dia nak beri dan pada siapa hambanya yang dia tak nak beri. Tetapi biasanya kita lihatlah pada diri kita sendiri. Allah akan beri sesuatu supaya kita ni dapat melalui kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita balik pada poin yang pertama tadi, kita kata apa? Kita tak minta pun Allah beri kan? Nampak? Betapa Allah tu maha sangat, kita kata tadilah, penuh dengan kasih sayangnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Al-Malik. Allah itu yang memiliki segala-galanya. Dalam keadaan ketiga-tiga sifat yang Allah miliki itu, contoh pada poin kita yang ke-6 dan ke-7 ini kan, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tetap berikan. Allah bila tarik sesuatu daripada kita, biasanya Allah akan gantikan kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik. Dia normal begitu. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Kita ada sesuatu, tadi saya dah kata ya, Allah tu yang maha memiliki segala-galanya. Apa yang kita milik semua ialah bukan hak mutlak kita, tetapi pemilikan yang sementara. Allah biasanya akan berikan kepada kita sesuatu tapi nanti Allah akan tarik. Biasanya Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tarik. Nak tunjukkan kepada kita bahawa Allah itu milik. Allah itu maha pemilik. Dan kita hanya peminjam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak kisah Ummu Sulaim? Ketika anak dia meninggal, Ummu Sulaim isteri kepada siapa? Abu Talha. Abu Talha pergi mana ketika anak dia meninggal? Pergi perang? Bukan pergi perang. Berniaga, maknanya dia ada bisnes. Jadi Abu Talha ni, dia keluar berniaga, maknanya cari nafkah lah. Anak lelaki dia meninggal, maknanya anak dia yang kecil dia meninggal. Ummu Sulaim beritahukan kepada semua orang yang hadir pada jenazah anaknya ini, jangan beritahu, jangan sesiapa pun yang pecahkan rahsia itu kepada Abu Talha, melainkan aku sendiri yang beritahu kepada Abu Talha. Jadi Abu Talha pulang dalam keadaan yang tak tahu satu benda pun berkaitan tentang kematian anaknya. Jadi Ummu Sulaim ni, dia siapkan makanan yang paling enak, dia berdandan dengan cantik sekali. Kemudian dia pun layan Abu Talha sampai Abu Talha ni rasa puas di atas katil. Setelah mereka sama-samalah puas tu, dia cerita, dia tanya kepada Abu Talha, apa pendapat tuan jika sekiranya seseorang itu dia meminjam sesuatu, kemudian tuannya
yang si pemilik itu dia minta balik pinjamannya, apakah dia perlu pulangkan kepada pemilik itu? Abu Talha kata, tentu, sudah tentu. Sebab itu bukan milik dia kan? Apa yang dipinjam perlu dipulangkan. Apatah lagi jika sekiranya pemiliknya meminta kembali. Ummu Sulaim ni, dia kata begini, bersabarlah kerana anakmu, Tuhanmu telah ambil. Kerana anak itu ialah pinjaman. Rasa-rasa Abu Talha je nak gembira ke je nak apa? Ngamuk lah, cik anak kata mengamuk lah. Ya Abu Talha marah, faghadiba. Dalam hadis ini cerita Abu Talha sangat marah. Dia marah, terus dia keluar, dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia ceritakan kepada Nabi apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim terhadap dia. Dia tak puas hati. Kenapa dia adalah orang yang terakhir tahu tentang kematian anak dia? Dan antara dialog dia kepada Ummu Sulaim, dia kata apa? Engkau bagi aku makan kenyang-kenyang, engkau berikan aku kepuasan ni di atas katil ni, baru engkau beritahu aku tentang kematian anak yang aku sayang tu. Dia keluar rumah. Jumpa dengan Nabi SAW, dia jumpa dengan Nabi. Dan Nabi kata apa? Moga Allah berkati kalian berdua pada saat kalian bersama malam tadi. Akhirnya Allah takdirkan Ummu Sulaim dia hamil atas insiden malam itu. Okey? Maksudnya dia hamil. Allah ganti kan? Kita nampak begitulah. Dalam hidup kita, semuanya adalah pinjaman. Suami pinjaman, anak-anak pinjaman, mak ayah kita adalah pinjaman. Okay, rumah yang kita ada, rumah kita memang pinjam. Okay, rumah kita pinjaman. Semua, kereta pinjaman. Walaupun kita kata kita beli, tapi pinjam juga. Macam itu kan, kena nanti sampai masa kena pulangkan. Nak katanya semua adalah pinjaman. Tak ada satu pun yang menjadi milik kita. Sampai masanya Allah akan ambil kembali. Kerana apa? Allah itu maha memiliki segala-galanya. Dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir." Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Yang terakhir tu sangat penting, okay? Kepada Allah lah akan kembali semua makhluk. Sebab apa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Baik, terus kita lihat kepada poin kita yang terakhir yang ke-8. Setiap doa kita dikabulkan Allah kerana Allah itu ialah maha mengabulkan doa. Seseorang hamba, dia akan kenal Allah yang maha mengabulkan doa. Allah itu maha memberikan bantuan pada diri dia, dan Allah itu maha memberikan keperluannya apabila dia angkat tangan pada Allah dan dia berdoa kepada Allah dan dia nampak Allah mengabulkan doa-doa dia. Jadi ini banyak sangat berlaku dalam Al-Quran. Allah ceritakan tentang kisah Nabi Zakaria, kan, yang tidak ada anak, kemudian dia berdoa kepada Allah bertahun-tahun, lalu Allah berikan kepada dia dengan anak. Ini semua kita lihat tentang bagaimana sifat Allah yang maha mengabulkan doa. Walaupun jangka masanya sangat lama, tetapi sifat Allah yang satu ini memang akan kekal sampai bila-bila. Dan kita kena ingat, banyak kali saya ingatkan bahawa potensi doa itu dia ada 3. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala dia tak kabulkan waktu itu juga kan? Allah Subhanahu wa taala tangguh doa kita di akhirat kelak. Dan kalau Allah tak tangguh doa kita di akhirat kelak, Allah kabulkan doa kita, tetapi Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Bermakna di sini, kalau kita tak nampak pada keadaan yang pertama, bila kita berdoa kepada Allah tadi kan, kita tak nampak, Allah tak kabulkan pun doa saya. Kita tak nampak yang pertama itu. Sebab ada orang memang yang pertama. Dia doa terus Allah kabulkan doa dia. Alhamdulillah lah. Tapi kita rasa kita doa lama sangat. Mungkin 10 tahun, 15 tahun, doa kita tak kabul-kabul.
Kita rasa kita nak kahwin, tak kahwin, dah 10 tahun dah tak kahwin, ya Allah, jodoh tak datang-datang. Sedih rasa tu kan. Allah tak kabulkan doa kita. Rasanya begitu. Tapi tidak sedemikian. Kita perlu lihat pada yang kedua dan ketiga. Keadaan yang kedua, Nabi kata apa? Allah tangguhkan permintaannya di akhirat. Mungkin tidak ada kita kata lelaki yang terbaiklah untuk kita dekat dunia ni lah pada pandangan Allah. Allah tangguhkan ke akhirat. Ada lelaki yang terbaik untuk engkau di syurga kelak. Alhamdulillah kita yakin dengan yang kedua itu. Atau kita lihat kepada yang ketiga. Keadaan yang ketiga, bila mana Allah menggantikan ia dengan yang lebih baik. Sebab itu banyak kali juga saya ingatkan. Perhatikan apa yang ada di sekitar kita. Bila kita selalu berdoa kepada Allah, kemudian Allah tak kabulkan doa kita, cuba lihat apa yang Allah berikan. Maksudnya kebaikan-kebaikan lain yang Allah berikan. Kita nak A tau muslimat biasanya. Tapi kita selalu nampak A saja kan. Cuba lihat kepada perkara lain yang Allah berikan. B, C, D, E sampai Z. Maksudnya ada banyak perkara lain yang Allah berikan, kemungkinan itu sebagai ganti daripada apa yang kita minta. Allah Maha mengetahui, Allah tahu, oh yang dia minta ni lah tak baik untuk dia. Maka terbaik aku berikan yang ini kepada engkau. Kerana Allah itu tadi Maha memiliki segala-galanya. Allah berikan apa yang kita minta biasanya. Asalkan doa itu ianya bersih daripada dua perkara, bukan doa yang berunsur perkara-perkara dosa dan bukan doa yang memutuskan silaturahim. Selama mana Nabi katakan ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin, selama mana seorang muslim itu dia berdoa dengan doa yang mana tidak ada padanya dosa, dengan doa yang mana tidak ada padanya unsur-unsur memutuskan silaturahim, tidaklah melainkan Allah akan beri kepadanya dengan 3 keadaan. Pertama, imma an tu'ajjilalah da'watuhu, Allah percepatkan pengabulan doanya. Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah tangguh doanya itu di akhirat. Dan yang ketiga, wa imma ayyasrif anhu minas su'i mislaha, dan Allah Subhanahu wa taala palingkan darinya sesuatu yang tidak baik dari dia. Maksudnya Allah tahu apa yang dia minta itu tidak baik, Allah palingkan, Allah gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi di kalangan para sahabat, tatkala mereka mendengar sabda Nabi ini, mereka kata idzan nukthir, maka bermakna kami perlu lebih banyak berdoa kepada Allah. Ya. Nabi kata banyakkan doa kepada Allah. Jangan putus asa berdoa kepada Allah. Antara punca mengapa doa kita ini Allah tak kabulkan ialah bila kita putus asa dengan doa kita. Bila kita berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata dalam sebuah hadis yang lain, dia kata aku dah doa dah, tapi Allah tak kabulkan doa aku. Buat apa aku nak doa lagi? Dia pun berhenti berdoa, Allah pun putuskan dia. Maksudnya Allah pun tak kabulkan doa dia. Padahal Allah nak memang kabulkan doa dia. Maksudnya kalau kita doa, Allah tak beri apa yang kita minta tadi kan, tapi Allah tetap berikan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan lain. Itu pun lebih baik bukan? Tapi kalau kita berhenti berdoa, kita tak dapat kebaikan-kebaikan lain itu. Dan juga kebaikan di akhirat. Doa ialah bukti kita ini hamba ya. Doa ialah bukti bahawa Allah itu ialah Tuhan. Kita hamba. Hamba yang tak nak angkat tangan dia berdoa kepada Allah, Allah murka. Hamba yang rasa diri dia hebat dan dia rasa dia tak perlu berdoa pada Allah, Allah murka. Sebab dia rasa dia boleh menentukan jalan hidup dia. Kenapa kita ni berdoa kepada Allah, kita angkat tangan merayu pada Allah, minta pada Allah dengan segala sesuatu? Kerana kita ini tidak memiliki segala-galanya. Kita perlukan pengabulan doa daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan kepada kita. Jadi di sini pada perenggan kita terakhir di muka surat 552 di situ menyatakan bahawa orang yang paling mengenal Allah secara menyeluruh adalah orang yang mengenal Rabbnya ini melalui firman-Nya. Maksudnya, mereka yang kenal Allah daripada nombor 1 tadi kan kita bincang. Ada bahagian yang pertama sampailah yang ke-8.
Pertama tadi iaitu Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi dan Maha Berbuat Baik. Kedua, Allah Maha Pemaaf, Maha Penyantun dan Maha tidak terus langsung memberikan ujian kepada hambanya itu, hukuman kepada hambanya. Dan yang ketiga, Allah itu Maha memberikan balasannya. Keempat, Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kelima, Allah Maha Agung, Maha Besar. Keenam, Allah Maha kasih sayang, iaitu penyayang. Allah Maha pengasih. Dan yang ketujuh, Allah Maha perkasa dan Maha memiliki. Akhirnya yang ke-8 tadi, Allah Maha mengabulkan doa. Semua sifat-sifat ini kita dapati berada dalam Al-Quranul Karim. Seseorang hamba, dia boleh kenal semua sifat itu apabila dia banyak membaca Al-Quranul Karim melalui firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni kalau baca Al-Quran, kita akan nampak banyak ayat Al-Quran ditutupi dengan sifat-sifat Allah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian nanti ada sifat Allah Alimun Azim, yang maha kepedihan yang sangat pedih, maknanya Allah memberikan azab yang sangat pedih. Semuanya ada. Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Banyak sifat Allah yang akan kita baca tatkala kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau seseorang itu kata dia dapat kenal Allah secara menyeluruh itu tadi, ialah apabila dia banyak membaca Al-Quranul Karim. Dan apabila kita melihat muka surat 553 di situ, kan, perenggan yang pertama di awal tu saya tak nak baca keseluruhannya sebab masa kita dah tamat di sini. So keseluruhan sifat Allah ini dikumpulkan menjadi satu perenggan untuk menunjukkan bahawa semua itu terdapat dalam Al-Quran. Nanti balik rumah boleh baca lah ya. Baca ke tak tu nanti, insya-Allah ya, baca ya. Okay. Balik rumah boleh baca perenggan yang pertama di muka surat 553. Allah, semua sifat Allah yang suci dari segala kekurangan, yang maha kesempurnaan, kemuliaan ada dalam Al-Quran. Maka kita lihat pada perenggan yang terakhir di sini, maka itu Al-Quran diturunkan. Antara tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita ialah agar para hamba mengenal Allah. Ini tujuan kenapa Al-Quran tu kita baca, supaya kita dapat kenal Allah. Ma'rifatullah, kenal Allah itu bagaimana, sifatnya bagaimana. Seterusnya kita akan dapat mengenal jalan-jalan yang menghantarkan kita kepadanya. Dalam Al-Quran Allah firmankan kepada kita tentang banyak amalan-amalan penghuni syurga. Tentang banyak hal-hal ataupun perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal kebaikan kita. Kita baca Al-Quran, kita akan nampak perbuatan orang-orang yang soleh. Kita akan baca tentang ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang bersedekah, mereka yang solat, mereka yang meninggalkan kemungkaran. Di situ semua kita kata adalah amalan-amalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sehingga kita lakukan dan akhirnya menghantar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran ini tujuannya kenapa kita baca Al-Quran ialah untuk mengenal keadaan orang-orang yang telah sampai atau berhasil melaluinya. Iaitu kita baca tentang kisah para nabi, para syuhada, para orang soleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, yang mana mereka semua itu telah sampai, iaitu telah sampai kepada satu keadaan yang Allah redha. Mereka sampai kepada satu keadaan penghuni syurga. Kita baca semua tu. Contoh baca tentang kisah Maryam, kita baca tentang kisah Asia, kita baca tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah kisah-kisah yang menjadi contoh kepada kita sebagai wanita bahawa ada wanita-wanita yang telah sampai mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna Al-Quran itu kita baca dalam keadaan yang kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita tentang Al-Quran ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, kita jadikan hadis ini sebagai penutup pengajian kita pada pagi ini. Nabi ingatkan kepada kita tentang Al-Quran bagaimana. Pertama, Nabi sebut
Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran ini ialah pemberi syafaat. Al-Quran ialah satu kitab, walaupun ia hanya kitab, tetapi firman Allah yang mampu memberikan syafaat. Maksudnya dia itu akan beri saksi yang penyaksiannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Wasadiqun musaddaq. Dan Al-Quran ialah wa mahilun musaddaq. Silap saya baca tadi. Wa mahilun musaddaq, dan juga yang membenarkan apa yang Al-Quran ucapkan nanti di hari kiamat tentang kita. Allah Subhanahu wa taala akan ambil statement daripada Al-Quran itu dan membenarkan statement dia. Ini dua ciri yang mampu dilakukan oleh Al-Quranul Karim pada kita ini manusia di hari kiamat kelak. Jadi Nabi pesan kepada kita, oleh kerana Al-Quran mampu memberikan syafaat dan oleh kerana Al-Quran itu mampu menjadi saksi yang benar, maka ja'alahu man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu di hadapannya, maka Al-Quran itu akan menuntun dia masuk ke dalam syurga. Okey, kalau kita jadikan Al-Quran di hadapan, maksudnya kita jadikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan kita. Kita baca Al-Quran, jadikan ia sebagai panduan. Setiap apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim itu kita amalkan. Kita jadikan ia sebagai satu motivasi diri kita untuk jadi muslimah yang salihah. Kita letakkan dia di hadapan. Setiap sesuatu yang kita lakukan berpandukan Al-Quran itu tadi, maka memang pantaslah Al-Quran itu ia menuntun kita masuk ke dalam syurga Allah. Tetapi sebaliknya Nabi kata, man ja'alahu khalfah, siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya. Maksudnya tak ada masa nak baca Al-Quran, buat tak tahu saja tentang Al-Quran ini, tak ada kepentingan, rasa Al-Quran itu tak penting, tak perlu ada rasa nak belajar Al-Quran, baca, tadabbur, tak ada rasa nak faham isi kandungan Al-Quran ini, dan dia pun tak kisah tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Inilah yang akan menjadi penyebab Al-Quran tersebut saqahu ilan nar. Al-Quran itu akan menghumban dia masuk ke dalam api neraka. Al-Quran dia akan jadi saksi, kita baca ataupun tidak. Kita beramal dengan Al-Quran ataupun tidak. Allah akan terima penyaksian Al-Quran itu. Sebab tu Al-Quran ni perlu jadikan teman dalam hidup kita. Ya. Teman seharian, teman yang menghalau kesunyian, teman yang sentiasa menjadi penghibur hati kita. Kalau kita rasa tak rajin baca Al-Quran tu, saya harap mulai hari ini rajin-rajinkan diri kita untuk sentiasa dapat buka Al-Quran tu kan. Al-Quran ni kalau kita tak dapat baca satu hari satu juzuk, kita kalau dapat satu hari satu muka surat pun dah alhamdulillah. Kuatkan semangat kita lah. Saya tahu nak baca satu muka surat tu pun semangatnya na'udzubillah. Semangatnya ya Allah, bercinta orang kata kan. Kalau bahasa kita kan bercintanya ya Allah SWT nak baca satu muka surat. Tapi rajinkan. Kalau ia menjadi satu kebiasaan, insya-Allah dia akan menjadi hal yang sangat mudah untuk kita. Okey? Jadi mudah-mudahannya semuanya bersemangat untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui pembacaan Al-Quran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan semangat kita semuanya untuk terus-terusan membaca Al-Quran. Baik, saya ada permintaan di sini daripada Kak Ani kita. Kak Ani, mana Kak Ani? Kat tangan Kak Ani tinggi-tinggi. Okey, alhamdulillah. Kak Ani di sini kata mak Kak Ani ada di sini. Okey, alhamdulillah. Mana mak Kak Ani? Tak nampak lah. Oh, situ. Insya-Allah. Okey. Mak Kak Ani ada di situ. Mohon Ustazah bacakan doa untuk Mak Kak Ani sempena hari lahirnya yang baru lepas, 5 Oktober. Oh, hari ni 9 Oktober ya. Okey, 5 Oktober. Selamat hari lahir Cik. Mudah-mudahan Cik sihat selalu ya Cik. Comel Cik, masya-Allah, tabarakallah. Okey, jadi nama Cik, nama Cik Hajah Ngamisa binti Sarip, usianya 82 tahun. Masya-Allah.
Sihat cik tengok tu. Pipinya masih banyak collagen kalau tengok. Gebu saya tengok ni, Masya Allah ya. 82 tahun. Terima kasih Ustazah. Di sini juga ya Kak Ani ada berikan pesan kepada kita, dapat berkongsi, Kak Ani dapat berkongsi rezeki, ada kek lapis dan kek marble untuk Ustazah dan jemaah di sini. Kat mana Kak Ani? Dah bagi ya? Dah bagi ya? Okey, Alhamdulillah. Saya punya mana Kak Ani? Tak ada lagu raw saja. Okey. So kita doakan ya untuk Cik Hajang Ngamisa. Saya doakan dan semua jemaah di sini doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Hajang Ngamisa kita dengan kesihatan yang berpanjangan, keimanan yang mantap, ya, kesabaran yang teguh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Cik Hajang Ngamisa kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dan semua anak-anak semua sayang dengan cik, gitu ya, cucu semuanya lah. Kita nuntut kita juga semua di sini. Yang mungkin ada yang birthday month kan, doa sekalilah kita masukkan sekali. Dan yang pentingnya dengan berkat Al-Fatihah. Okey, kita baca Al-Fatihah, dengan berkat Al-Fatihah ini kita bertawassul dengan keberkatannya, mudah-mudahan Allah kabulkan setiap permintaan, hajat dan doa-doa kita. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, muslimah semuanya, baik-baik jalan dah dapat kek lapis. Nanti jangan lupa ya, salam Cik Hajang Ngamisa tu, doakan Cik Hajang Ngamisa di belakang. Kerana anaknya, berkat anaknya juga di sini ya, kebaikan anaknya juga kita mendapat perkongsian rezeki tersebut. Jadi saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.